2.4 Reka bentuk elektronik. Apa yang akan dipelajari? Menyatakan maksud mikropengawal, iaitu microcontroller, dan mikropemproses, iaitu microprocessor. Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal, iaitu microcontroller. Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal, iaitu microcontroller. Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik. Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Reka bentuk elektronik ialah litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. Kata kunci, beri perhatian pada kata kunci yang berikut: peranti, digital, analog, RAM, ROM, CPU, input, output, parameter dan juga kawalan. Awak boleh lihat gambar. Ini gambar litar lah. Ini bateri macam bateri motosikal. Ini adalah motion sensor, motion sensor ataupun motion detector. 2.4.1 menyatakan maksud mikropengawal, iaitu microcontroller, dan mikropemproses, iaitu microprocessor. A. Mikropengawal. Mikropengawal, iaitu microcontroller, ialah peranti kawalan dalam satu chip. Peranti kawalan ini terdiri daripada unit pemprosesan pusat, iaitu CPU, RAM, iaitu Random Access Memory, ROM, iaitu Read Only Memory, dan port input dan output yang dibina di dalamnya. Rujuk Raja 2.4.1 di bawah. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Mikropengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan ke dalamnya. Contohnya, pintu pagar automatik. Info ekstra. Mikropengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Mikropengawal banyak diaplikasikan dalam sistem atau peralatan yang kita gunakan seharian seperti kawalan elektronik kereta, mesin basuh, alat kawalan jauh, aplikasi robot, sistem kawalan keselamatan, sistem kawalan peralatan dan sebagainya. Okey, kita lihat gambar foto ni yang mempunyai microcontroller, mikropengawal. Okey, ni contoh. Raja 2.4.1, gambar raja blok mikropengawal. Unit pemprosesan pusat ataupun CPU, RAM, ROM, port I/O. Gambar foto 2.4.1, contoh mikropengawal pada papan litar elektronik. Yang ini yang ini dikatakan sebagai mikropengawal. B. Micropemproses ataupun microprocessor dalam bahasa Inggeris. Micropemproses ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Peranti ini digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Semua chip sokongan ini berada di luar micropemproses dan dihubungkan melalui sistem bus.
Mikropemproses kebiasaannya digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Gambar foto 2.4.2 chip mikropemproses. Yang ini yang awak lihat persegi. Okey. Ini adalah chip pemproses. Raja 2.4.2 gambar raja blok mikropemproses. Ini di atas ni Tengok sebelah kiri ni mikropemproses. Ini sistem bus, ni semua ni sistem bus. Okey. Bersambung dengan input, output, RAM dan juga ROM. 2.4.2 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal, yakni microcontroller. Bahagian mikropengawal terdiri daripada input, proses dan output. Ketiga-tiga bahagian ini penting dalam pembinaan sesuatu sistem kawalan. Raja 2.4.3 di bawah menunjukkan gambar raja blok pada bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Kita lihat raja 2.4.3 gambar raja blok bahagian utama dalam mikropengawal. Input untuk bahagian input. Unit pemprosesan pusat, yakni CPU, dalam bahasa Inggeris Central Processing Unit, iaitu bahagian proses, dan juga output sebagai bahagian output. A, bahagian input. Bahagian input ialah salah satu bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Input dalam mikropengawal menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat, yakni CPU. Isyarat diperolehi daripada peranti input yang digunakan. Peranti input terbahagi kepada dua, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Dua bahagian satu digital, satu lagi analog. Kita lihat gambar raja di bawah ni. Sebagai menghasilkan bentuk isyarat input digital. Yang ini adalah motion detector sebagai input digital. Gambar foto 2.4.3 peranti input digital dari penderia pergerakan dan peranti input analog penderia cahaya. Yang ini adalah peranti input analog penderia cahaya menghasilkan bentuk isyarat analog. Ini untuk mengesan cahaya matahari. Contohnya kita boleh set sekiranya matahari tiada, dia boleh sebagai bahan input untuk menghasilkan menyalakan lampu LED. Bila siang matahari ada, lampu LED tu terpadam. Contohnya macam lampu jalan lah. Lampu jalan dekat tepi jalan tu, biasanya dia akan menggunakan input analog penderia cahaya. Apabila malam je, lampu jalan tu menyala kerana dia pasang penderia cahaya ni pada lampu tu. Peranti input digital. Peranti jenis ini termasuklah suis tekan tutup, suis tekan buka, suis mikro yang kita gunakan pada almari pakaian, penderia pergerakan motion sensor tadi yang kita tengok gambar raja tadi, dan juga penderia air. Suis tekan tutup. Suis ini akan menghasilkan isyarat kepada mikropengawal dalam bentuk digital. Apabila punat suis ini ditekan, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir dan menyebabkan lampu menyala contohnya. Suis tekan buka. Bentuk isyarat yang dihasilkan oleh suis ini adalah sama dengan suis tekan tutup. Apabila punat suis ini ditekan, litar akan terbuka. Litar terbuka dan arus terputus, maka lampu padam contohnya. Gambar foto 2.4.4 suis tekan hidup. Ini gambar dia. Okey, suis tekan hidup.
Awak boleh lihat di sini Raja 2.4.4 simbol Swiss tekan tutup. Ini simbol dia. Bila awak tekan daripada sebelah atas ni, litar ini akan tertutup, bermakna arus elektrik mengalir dan lampu menyala. Gambar foto 2.4.5 Swiss tekan buka. Okey, ni contoh Swiss tekan buka. Raja 2.4.5 simbol Swiss tekan buka. Ini simbol Swiss tekan buka. Okey. Bila awak tekan daripada bahagian atas ni, okey, Swiss ini terbuka yang menyebabkan bekalan elektrik terputus dan lampu terpadam. Swiss Micro. Swiss Micro mempunyai dua fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai Swiss tekan tutup dan Swiss tekan buka. Maksudnya Swiss Micro ni dia boleh buat dua peranan. Sebagai Swiss tekan tutup pun boleh, sebagai Swiss tekan buka pun boleh. Sebab tu biasanya Swiss Micro ni digunakan untuk dipasang pada almari pakaian. Swiss ini akan berfungsi sebagai Swiss tekan tutup apabila terminal COM, iaitu untuk common, dan NO, iaitu normally open, NO, digunakan dan akan menjadi Swiss tekan buka apabila terminal COM, iaitu common, dan NC, iaitu normally close, digunakan untuk membuat penyambungan litar. Swiss Micro menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okey, jadi kita semak balik. Untuk dia berfungsi sebagai Swiss tekan tutup, terminal COM dan NO. Untuk dia berfungsi sebagai Swiss tekan buka, terminal COM dan NC digunakan. Kita lihat gambar foto 2.4.6 Swiss Micro. Jadi inilah dia contoh gambar Swiss Micro yang kita biasa gunakan ke atas almari pakaian. So ini dia punya gambar Raja. Okey. 2.4.6 kedudukan dan simbol Swiss Micro. Ini simbol dia dalam bentuk litar skematik. Tengok situ COM, NC, NO. Kalau dekat gambar Raja ni, COM di sebelah kiri sekali, NO di tengah-tengah, NC ni di sebelah kanan. Kita lihat info ekstra. Peranti input menghasilkan isyarat digital atau analog berdasarkan jenis peranti yang digunakan. Peranti input digital akan memberikan isyarat dalam bentuk digital. Apa dia isyarat bentuk digital? Iaitu 0 atau 1. Isyarat 0 memberikan nilai 0 volt dan isyarat 1 memberikan nilai 5 volt untuk dihantar kepada mikro pengawal. Penderia pergerakan ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai motion sensor. Penderia pergerakan berfungsi untuk mengesan pergerakan ataupun haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Kita tengok ni gambar foto 2.4.7 penderia pergerakan. So inilah gambar dia tadi kita dah tengok. Ini adalah penderia pergerakan ataupun motion sensor. Kita lihat ini kebat. Antara jenis penderia yang biasa digunakan terdiri daripada jenis cahaya, suhu, tekanan dan bunyi. Cuba fikirkan satu fungsi penggunaan penderia dalam sektor industri. Penderia air. Penderia air berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Penderia ini akan memberikan isyarat 1, iaitu 5 volt jika tiada kehadiran air. Jika tiada air, bila tiada air dia baca sebagai 1 lah. Dan 0, iaitu 0 volt jika ada kehadiran air. Bila ada air dia baca sebagai 0. Contohnya, penderia ini digunakan pada cermin pengelap
digunakan pada pengelap cermin kereta, iaitu wiper secara automatik. Ini contoh. So, awak tengok gambar foto 2.4.8 penderia air. Ini gambar dia lah. Ini gambar dia. Okey, ini alat dia. Dia punya alat digital dia, papan litar dia. Dan ini wire lah. Wire dia. Peranti input analog. Peranti input analog terdiri daripada penderia jarak, iaitu infrared distance sensor, penderia cahaya dan penderia suhu. Penderia jarak, infrared distance sensor. Penderia jarak berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan, sama ada objek yang diperbuat daripada logam ataupun bukan logam. Penderia ini akan mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah, cahaya inframerah yang dipancarkan. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Kita lihat gambar foto 2.4.9 penderia jarak. Okey, ini dia alat penderia jarak tu. Okey. Dan biasanya digunakan pada macam ni adalah tempat mengeluarkan sabun. Awak tengok tu. Dia sikit je. Kalau sikit ni dia sabun. Kalau banyak tu dia air. Dan boleh juga digunakan pada pipe, pipe air. Bila kita hulurkan tangan di bawah pipe tu, air pun keluar. Dan ada juga penderia jarak ni digunakan pada sabun. Bila kita hulur tangan, sabun yang akan keluar. So, ini adalah contoh penderia jarak dengan objek. Penderia jarak dengan objek, dia mengesan saja ada objek berdekatan dengan dia, maka dia berfungsi menyala untuk mengeluarkan sabun ataupun air ataupun apa saja yang kita setkan pada penderia jarak. Penderia cahaya. Perintang peka cahaya ataupun disebut sebagai LDR merupakan sebuah penderia cahaya. Peranti ini peka terhadap cahaya. Rintangan akan berubah mengikut kecerahan. Isyarat analog yang dihasilkan berdasarkan perubahan kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Kita lihat gambar foto 2.4.10 perintang peka cahaya. Okey, ni dia gambar dia. Dan rajah 2.4.7 simbol perintang peka cahaya dalam bentuk skematik. Ini simbol dia. Penderia suhu. Penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan diubah ke dalam bentuk isyarat analog. Isyarat analog akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Contohnya penderia suhu jenis LM35D akan memberikan isyarat berdasarkan suhu yang dikesan, iaitu antara 0 darjah Celsius hingga 100 darjah Celsius. Peranti input analog ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Kita tengok gambar foto 2.4.11 penderia suhu dan contoh alat yang menggunakan peranti ini. Okey, kita tengok sini ialah satu contoh alatan yang menggunakan peranti penderia suhu. Ini adalah untuk tempat mengeram telur ayam. Mengeram telur ayam menggunakan mesin lah. Tak perlu gunakan ibu ayam. Dia menggunakan mesin untuk mengeram telur ayam. Dan ini adalah alat penderia suhu yang dipasang pada alat penderia suhu untuk mengeram telur ayam.